Izinkan saya mula majlis kerana jam dah pun menunjukkan pukul 12.14 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat tengah hari, good afternoon semua sekali dalam perjumpaan kita pada kali ini, iaitu majlis e-taklimat. E-taklimat kepada waris-waris bagi anak-anak calon SPM 2020. Baik, buat pertama kali dalam sejarah, pada tanggal 8 Februari 2021 bersamaan dengan 26 Jamadil Akhir, kita bersiaran ataupun kita menganjurkan taklimat kepada waris-waris calon SPM, khususnya bagi tahun 2020, calon SPM 2020 yang akan menduduki SPM pada tanggal 22 Februari nanti secara alam maya. Secara maya. Jadi ini dalam sejarah lah. Boleh menjadi satu ingatan sama ada manis atau pahit buat kita. Kita terpaksa hadapinya kerana semua sudah maklum bahawa kita berada dalam PKP 2.0. Jadi kita tidak dibenarkan untuk menganjurkan taklimat bersemuka. Jadi kita dikehendaki mengadakan taklimat secara maya atau secara alam maya. Jangan risau kepada rakan-rakan kita, waris-waris di luar sana. InsyaAllah kita sedang merakam video ini untuk tatapan mereka nanti bagi yang tak dapat menyertai kita pada tengah hari ini. Video ini akan di-upload dalam YouTube dan link kepada YouTube itu akan dikongsi dalam grup WhatsApp kelas anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Baik, yang berusaha Tuan Pengetua SMK Bukit Payung, Tuan Haji Ahmad bin Mat Isa yang turut bersama dengan kita pada hari ini. Seterusnya PK Ham, Nolong Kanan Ham, Puan Roziah binti Saad juga turut bersama-sama dengan kita. Kaunselor Puan Salmah, moderator, admin kita untuk Google Meet ni iaitu Cikgu Azhar, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Perangkap Guru Pusat Sumber, Cikgu Dr. Abdul Ghani dan guru-guru yang juga menyertai Google Meet pada hari ini. Dan yang paling penting ialah para waris, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan kami dalam sesi e-taklimat waris calon SPM 2020. Selamat datang kami ucapkan kerana sudi meluangkan masa sebentar bersama kami pada tengah hari ini untuk kita sama-sama dengar amanat yang akan disampaikan oleh para pentadbir dan juga guru-guru bagi untuk anak-anak calon kita, calon SPM 2020, untuk para waris dengar dan amati. Selama beberapa hari saja lagi yang akan tinggal berbaki, iaitu SPM pada 22 Februari nanti. Tak lama dah penentuan kepada alam persekolahan rendah dan menengah inilah dia. The final destination. Sebelum mereka melangkah ke alam seterusnya. Jadi sama-samalah kita dengar sebentar lagi. Tapi sebelum itu, sebagai memberkati majlis kita pada hari ini, apa kata kita menadahkan tangan untuk mengaminkan doa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil. Dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين
الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berkumpul menghadiri majlis seakan waris guru dan murid tingkatan 52020 SMK Bukit Bayung pada hari ini. Allahumma ya qadil hajat wa rafi'al darajat, berkatilah usaha-usaha kami, jadikanlah anak didik kami pelajar yang cemerlang, terbilang, disegani dan dihormati dalam aspek akademik, sahsiah maupun kurikulum, serta mampu melahirkan generasi yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Allah, kurniakanlah kesabaran dan kecekalan serta permudahkanlah urusan kami untuk mendidik anak-anak menjadi insan soleh dan solehah yang berilmu, beriman dan beramal. Allahumma ighfir lana dhunubana li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih Ustaz Fadil atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada tengah hari ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Terima kasih bagi yang baru saja join atau baru sertai majlis ini dengan melalui medium Google Meet. Baik, untuk pengetahuan, sebelum ni kita dah adakan dua sesi menggunakan Google Meet, iaitu sesi bersama dengan tingkatan 1 orientasi dan juga sesi orientasi tingkatan 4. Jadi ini yang ketiga untuk sesi taklimat kepada anak-anak pelajar, kepada waris calon SPM tahun 2020. Baik, kita akan mulakan sesi pada pagi ini, tengah hari ini, dengan menjemput. Okey, kita cek dulu bilangan peserta kita. Cikgu Musa ada di sini. YDP kita, YDP PIBG kita, Cikgu Musa. Nampaknya mungkin ada masalah teknikal di sebelah pihak Cikgu Musa. Tak apa, kita tunggu nanti kalau Cikgu Musa dapat sertai, jadi kita akan jemput YDP PIBG kita bersama dengan kita. Tadi dia dah masuk dah. Sekejap mungkin ada masalah gangguan dari segi talian. Baik, PK pentadbiran kita, penolong kanan pentadbiran Cikgu Tuan Haji Abdul Rahim baru saja sertai. Selamat datang Cikgu Rahim. Selamat datang juga kepada semua waris yang baru saja sertai majlis taklimat ya. Taklimat secara alamaya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mendengar sikit sebanyak amanat yang akan disampaikan oleh pentadbir dan juga guru-guru, khususnya guru-guru yang mengajar anak-anak SPM 2020 ni. Tinggal beberapa hari saja lagi ya. Tolak dengan cuti tahun baru Cina, jadi tak lama lah. Inilah dia penentuan kepada anak-anak kita ya. Debaran ni bukan sahaja di kalangan mereka, kami di pihak guru pun juga berasa debaran, apatah lagi di kalangan para waris. Baik, macam mana, saya tunggu isyarat dari Cikgu Salmah. Kita teruskan dengan okey, kita teruskan dengan taklimat pertama. Sementara kita tunggu YDP PIBG kita jemput penolong kanan pentadbiran Cikgu Rahim, Tuan Haji Abdul Rahim, untuk memulakan taklimat pertama dan juga boleh menyampaikan sikit nasihat
ataupun apa-apalah untuk dikongsi kepada waris-waris pada tengah hari ini. Silakan Cikgu Rahim. Cikgu Rahim berada di tempat lain. Okey. Dah dengar suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari. Terima kasih Cikgu Rosmali selaku pengacara tetap kita lah. Dan Yang Besar Tuan Pengetua Tuan Haji Ahmad bin Mak Isa, yang hormati Cikgu Musa, ada sekali tak ni? Selaku YDP PIBG, yang hormati Puan Hajar Roziah binti Saad, penolong kanan Hal Dewan Murid, Cikgu Muhammad Amin, penolong kanan co-curriculum, guru-guru kanan, kaunselor Dr. Abdul Ghani, guru cemerlang, guru-guru, tuan-tuan, waris-waris yang perhatian terhadap kemajuan pelajaran anak-anak. Jadi Alhamdulillah pada tengah hari ini seperti yang dirancangkan, kita berjumpa di alam maya untuk suatu taklimat ringkas berkaitan dengan persiapan dan juga penyediaan anak-anak murid kita seramai 87 orang yang insya-Allah akan mula menduduki peperiksaan SPM yang akan bermula pada 22 Februari, hari Isnin, sehinggalah hari akhir peperiksaan mereka bagi kertas tasawuf Islam iaitu pada 25 Mac. Jadi Alhamdulillah pada tahun ini dari segi moral, semangat, anak-anak murid kita seramai 87 orang yang akan mula menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Dan pandemik COVID-19 ini dia mengubah segala-galanya lah. Kalau ikut perancangan kita pada awal Januari 2020, anak-anak murid sepatutnya sekarang ini dah pun selesai menduduki peperiksaan SPM pada bulan November. Tetapi bila mana negara kita ini mula melanda, bila pandemik COVID-19 ini mula melanda, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Dan kesannya sangatlah besar. Kesannya kepada bidang ekonomi, kesannya kepada bidang sosial, segi tempat kita nak beribadat pun ada had jumlah jemaah. Itu juga dengan pendidikan. Apabila PKP mula diumumkan pada 18 Mac dan berterusanlah PKPB, PKP pemulihan dan seterusnya, kita sekarang ni masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bila mana KPM telah menetapkan hanya murid-murid tingkatan 5 sahaja yang bersekolah, yang bersemuka, yang dapat bersemuka dengan guru-guru tingkatan 5. Jadi murid-murid yang lain daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan tahun inilah SPM 2021 paksa berada di rumah. Begitu dengan guru-guru paksa melaksanakan PDPR di rumah masing-masing lah. Jadi apapun terima kasih di atas komitmen waris-waris yang menyokong lah kepada kerja buat guru-guru dan juga anak-anak murid demi kecemerlangan SPM. Jadi sekarang ini dan maklumat yang terbaru nanti pengetua akan maklumkanlah lebih jelas berkaitan dengan arahan terbaru. Kalau kita ikut takwim bersemuka dengan anak-anak murid tingkatan 5 ini akan berakhir pada 18 Februari. Tetapi maklumat yang terbaru, surat daripada KPM mengarahkan supaya pengajaran secara bersemuka dengan murid-murid tingkatan 5 akan berakhir esok 9 Februari 2021 serentak di seluruh Malaysia lah. Bila mana 10 dan 11 Februari itu merupakan tarikh KPM memberi pelepasan cuti
sempena dengan tahun baru Cina, pada tahun baru Cina pada 12 Februari, dan Februari bila 12 Februari ataupun hari jatuh pada hari Jumaat, maka cuti itu kan dibawa juga sampai ke 14 hari bulan. Jadi cuti tahun baru Cina akan bermula pada 10, 11, 12, 13 dan 14 Februari 2021. Jadi kita harap walaupun tempoh cuti ini diharap waris-waris dapat memantau perkembangan pelajaran anak-anak supaya mereka ini tidak tertinggal ataupun tidak membuat persiapan ulang kaji yang sepatutnya. Sebab itu arahan yang terbaru, kalau sekolah nak juga menjalankan, dia boleh dalam bentuk kelas tambahan. Kelas tambahan pun kita perlukan daripada persetujuan daripada waris, persetujuan daripada anak murid dan juga persetujuan daripada guru. Dan kemarin apabila selesai majlis bacaan Yasin kita yang kita buat pada setiap hari Ahad dan kemarin juga pengetua dah adakan taklimat kepada semua murid-murid tingkatan 5 dan juga kepada guru-guru. Jadi alhamdulillah kita guru-guru tingkatan 5 seramai 25 orang ini bersetuju untuk kita membantu murid-murid kita dalam kita namakan sebagai kelas tambahan ataupun kelas bimbingan selama 4 hari bermula pada 15, 16, 17 dan 18. Jadi dari segi cikgu-cikgu kita bersemangat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi lah. Sebab kita pun faham kalau tidak bersemuka ni agak sukar untuk kita membantu anak-anak kita. Jadi dari segi cikgu dan juga pengurusan sekolah bersetuju lah supaya guru-guru ini dapat hadir untuk membantu dan juga membimbing anak-anak sebelum mereka mula menduduki peperiksaan pada 22 hari bulan. Cuma sekarang ini di peringkat sekolah, kita hanya memerlukan persetujuan daripada ibu bapa saja. Kalau ibu bapa bersetuju supaya membenarkan anak-anak mereka dapat hadir dalam kelas tambahan pada 15 sehingga 18 ini, terima kasihlah. Kita harap pun macam itulah, kalau kita harap di rumah memang mereka tak belajar lah, jadi dapat hadir lah pada 4 hari itu. Jadi hari ini juga pihak sekolah pun mengedarkan surat persetujuan ataupun kebenaran daripada waris sama ada bersetuju atau tidak bersetuju untuk membenarkan waris ini untuk membenarkan anak mereka hadir ke sekolah. Jadi dia kena situ ialah persetujuan waris. Nanti apabila anak-anak tuan-tuan dan puan-puan balik nanti, dia akan bawa balik sekali dengan borang persetujuan waris. Jadi kalau tuan-tuan bersetuju, jadi membenarkan. Jadi tuan-tuan turun tanda tangan di situ. Begitu juga dengan murid-murid. Jadi saya tadi pun tanya, di kalangan semua murid tingkatan 5 yang hadir ini, semualah bersetuju untuk mereka hadir pada 15 sampai 18 hari bulan. Untuk 4 hari berkenaan lah. Okey, jadi saya pun minta supaya waris-waris serah kembali borang itu kepada anak-anak dan esok kita akan kumpul lah. Dan esok pula kita akan adakan satu taklimat khas berkaitan dengan SOP dan juga prosedur untuk taklimat berkaitan dengan peperiksaan SPM lah. Daripada pagi esok sampai pukul 9 insyaAllah. Dan esok juga kita akan buat majlis ataupun kita akan serahkan slip kemasukan peperiksaan SPM. Esok hari Selasa, hari yang terakhir sebelum cuti tahun baru Cina ataupun hari terakhir bersemuka lah. Baik, jadi untuk peperiksaan ini kita minta lah di kalangan waris supaya pastikan yang pertama sekali soal kesihatan mereka lah, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 dan ditambah lagi dengan cuti tahun baru Cina selama 4 hari inilah supaya memastikan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan berada di rumah membuat ulang kaji, membuat persiapan sebelum mereka menghadapi peperiksaan. Tak payah bagi keluar lah merayau dan sebagainya supaya mereka dapat fokus dan tumpu di samping jaga kesihatan diri, terutama dalam keadaan kita yang belum menang lagi, belum selesai lagi COVID-19 ini. Itu juga doa soal keselamatan mereka supaya dapat berada di rumah. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan bersetuju, kita akan di peringkat cikgu semua dah setujulah 25 orang dan murid-murid pun bersetuju dan kita akan jalankan kelas tambahan ini
daripada 15 hari bulan sehingga 18 hari bulan lah. Ikut jadual macam jadual waktu persekolahan biasa lah. Bermaksudnya kelas dia akan bermula pada pukul 7.40, kemudian dia ada rehat pukul 11, kemudian sambung balik 11.30 sehingga jam 2.10 lah. Dan kalau petang tu, kalau ada kelas tambahan, kita akan teruskan dengan kelas tambahan. Saat-saat akhir ini lah, cikgu masih bersemangat untuk membantu anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, begitu juga dengan tempoh peperiksaan nanti. Peperiksaan akan bermula pada 22, iaitu terutama pada minggu yang pertama lah, yang merupakan subjek yang sangat penting lah dan melibatkan 2 sesi, iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Misalnya kata 22 hari bulan itu subjek yang penting sekali ialah BM. BM dia kertas 1 pagi, kemudian BM kertas 2 akan bermula petang lah, pukul 2 petang. Jadi 2 paper lah hari itu. Jadi kita minta lah supaya murid-murid macam biasalah hadir ke sekolah dengan pakaian yang lengkap, dan kalau boleh lah minta tuan-tuan lah datang hantar sendiri, pastikan mereka dapat sarapan yang secukupnya, dari segi emosi mereka terjaga kan, supaya mereka dapat fokus terhadap peperiksaan, iaitu terutama pada minggu yang pertama lah, BM kertas 1 dan juga BM kertas 2. Dan esok juga insyaAllah setiap soal peperiksaan, Cikgu Nur Azan dia akan edarkan jadual ini. Dan jadual ini minta satu simpanan untuk waris tengok juga. Supaya takut ada paper petang, pagi dia tidak ada, menyebabkan dia ketinggalan. Jadi susahlah, agak menyusahkanlah kalau pihak sekolah terpaksa menghubungi calon-calon untuk hadir sekolah untuk peperiksaan berkenaan. Jadi 22 itu adalah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu kertas 1, petangnya Bahasa Melayu kertas 2. Dan di peringkat pengurusan kemarin pun kita dah setuju bahawa pihak PIBG pun setuju supaya kita sediakanlah makan tengah hari. Ini sebagai satu motivasi untuk mereka lah. Jadi selesai kertas 1 tengah hari itu, mereka akan rehat, makan tengah hari, solat zuhur, kemudian sambung balik peperiksaan pada sesi petang ikut jadual lah. Macam hari 22 hari bulan tu, BM kertas 2 dia akan berakhir pada pukul 4. Pukul 4 petang atau 4.30 petang lah. Kemudian untuk hari Isnin 23 hari bulan, iaitu kertas bahasa Inggeris, yang tu melibatkan sesi pagi sehingga tengah hari saja. Kemudian pada 24 hari bulan, satu lagi subjek yang sangat penting, iaitu sejarah. Dia ada sejarah kertas 1 dan juga sejarah kertas 2 pada 22 Februari. Okey. Kemudian pada 18 hari bulan itu sejarah kertas 3. Jadi minggu pertama tu memang sangat pentinglah, 2 subjek utama iaitu BM, sejarah dan juga bahasa Inggeris. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau murid-murid ini gagal kedua-dua kertas bahasa Melayu atau sejarah, atau salah satunya lulus BM sejarah gagal, maka dia tidak layak sijil. Jadi dia belajar lama lah, terutama belajar sampai umur 18. Kita tak maulah berakhir dengan kegagalan, maksudnya tidak layak sijil. Sangat pentinglah untuk subjek bahasa Melayu dan juga subjek sejarah. Kemudian pada setiap hari Ahad memang tidak ada peperiksaan, 21 tidak ada peperiksaan. Peperiksaan akan disambung semula lah pada 22, 23, 24, tengok jadual lah, 25 dan seterusnya lah, yang berakhir pada 25 hari bulan Mac. Okey, jadi akhir sekali yang saya nak sebut, dengan cabaran ujian pandemik COVID-19 ini, segi semangat waris, semangat anak-anak, semangat guru-guru dia sentiasa kuat untuk menghadapi peperiksaan ini. Jadi kita sama-sama lah berdoa supaya calon-calon kita seramai 87 orang ini dapat menduduki peperiksaan dengan selamat dan insya-Allah kejayaan untuk mereka. Ingat itu saja dulu kot. Yang lain tu mungkin akan disebut lagi oleh Tuan Pengetua. Sekian, terima kasih. Baik, majlis mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada Tuan Haji Abdul Rahim bin Abdullah
penolong kanan pentadbiran SMK Bukit Payung atas taklimat, nasihat, amanat yang disampaikan. Tuan Haji Abdul Rahim pun sangat peka dengan apa yang berlaku sekarang ni, di mana beliau juga merupakan guru tingkatan 5 sebab itu Tuan Haji Abdul Rahim sangat mengambil berat tentang perkembangan anak-anak calon SPM 2020. Tuan Haji Abdul Rahim mengajar subjek geografi tingkatan 5. Baik. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah satu yang semua orang di Malaysia sekarang ni, semua calon-calon SPM sedang mengalaminya, ya. Masalah ni semua sedang mengalaminya, di mana daripada tarikh yang asal ditunda sehinggalah setakat sekarang insya-Allah 22 hari bulan Februari. Jadi kita harap sokongan ibu bapa terutamanya untuk memberi kata-kata perangsang kepada anak-anak calon kita, ya. Anak-anak calon SPM kita untuk dapat menghadapi ujian ini dengan lebih tabah dan tenang dalam menjawab SPM, insya-Allah. Jadi kita harap hasilnya nanti boleh membanggakan terutamanya kepada mereka, pelajar kita dan khususnya ibu bapa. Kami guru-guru ini tumpang bangga, ya, sebab kejayaan ini adalah milik mereka. Jadi kita doakan sama-sama semoga anak-anak kita dapat menghadapi masalah dalam pandemik ini untuk tenang menjawab soalan-soalan dalam SPM nanti. Kita sama-sama memberi sokongan sepenuhnya, insya-Allah. Baik, selepas ni kita akan dengar amanat daripada orang nombor 1 di sekolah kita, iaitu Tuan Pengetua SMK Bukit Payung sendiri. Selepas ni insya-Allah kita akan buka di penghujung sesi nanti, Cikgu Salmah, ya. Kita akan buka sesi soal jawab, ya. Waris boleh jawab secara lisan, boleh bercakap melalui mikrofon anda masing-masing, atau boleh juga type di ruangan chat nanti. Jika ada sebarang permasalahan boleh kemukakan kepada pihak sekolah. InsyaAllah kita akan cuba jawab, ya. Terima kasih kepada waris yang join pada tengah hari ini. Ada juga yang kakak-kakak, rasanya ni bekas pelajar kita juga mewakili Adam Yunus. Tak salah ni Izzati kan? Okey, apa khabar Izzati? Baik, Izzati pun dah tunjuk isyarat bagus. Terima kasih kerana join. Baik, jadi saya rasa kita akan teruskan tanpa melengahkan masa. Kita akan teruskan sesi kita pada tengah hari ini dengan menjemput orang paling penting di sekolah kita, Tuan Pengetua SMK Bukit Payung, Tuan Haji Ahmad bin Mat Isa, untuk menyampaikan amanat beliau, seterusnya memberi nasihat dan sedikit perkongsian buat tuan-tuan para waris sekalian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tuan Pengetua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Cikgu Rosmadi selaku moderator kita pada pagi ini. Penolong kanan, guru kanan, guru AJK, PIBG dan para waris yang hadir dalam program kita pada pagi ini. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat berjumpa pada pagi tengah hari ini untuk satu sesi jumpaan yang berkaitan dengan peperiksaan SPM yang bakal diduduki oleh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ataupun yang bersama-sama untuk berjumpa dalam alam maya ni melalui Google Meet ni. Lepas saya dapati sebenarnya lebih kurang 9 orang lah daripada para waris yang ada dalam bersama kita pada pagi ini. 9 orang daripada 87 orang sepatutnya lah.
calon kita adalah 87 orang. Apapun inilah seperti mana yang disebut oleh Cikgu Rahim tadi, dalam keadaan dan situasi sekarang ni kita perlu peka dan perlu berubah untuk dan sedia untuk berubah, di mana dengan keadaan-keadaan ataupun kekangan masa dan juga keadaan ni, di mana kita sentiasa dikelilingi dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian dan sebagainya, dengan objektif ialah untuk menjaga keselamatan kesihatan kita bersama. Jadi kita terimalah dengan keadaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sampaikan telah disebut oleh penolokanan kurikulum tadi, Cikgu Rahim tadi. Cuma saya nak ambil kesempatan ini untuk menyebut tentang beberapa perkara yang berkaitan seperti mana yang Cikgu Rahim sebut tadi lah, sebagai kalau ulangan pun perlu, dan juga peringatan yang paling penting kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam perjumpaan kita pada tengah hari ini. Seperti mana yang disebut tadi ialah takwim persekolahan tahun 2020 bagi pelajar tingkatan 5 tahun 2020 akan berakhir pada 9 Februari. Maksudnya selepas 9 Februari itu mereka sudah pun tidak dianggap bersekolah lagi dah. Dah habis dah sesi persekolahan. Walaupun peperiksaan mereka ialah pada 22 Februari, dari tempoh yang ada daripada 10 Februari itu sampai 22 Februari, 12 hari adalah masa untuk mereka belajar secara kendiri. Itu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walaupun pada awalnya kita merancang, kita mengharapkan sekolah dapat dibuka hingga 21 Februari, tetapi telah ditetapkan akan berakhir pada 9 Februari. Menyari hakikat ini, saya pun berbincang dengan semua guru dan juga pengurusan SMK Bukit Payung. Kita telah membuat satu ketetapan, satu persetujuan untuk kita menawarkan kepada pelajar-pelajar dan juga para waris untuk hadir ke sekolah bagi mengikuti kelas bimbingan berfokus. Kelas bimbingan berfokus ni kita adakan di sekolah bermula pada 15 Februari, iaitu selepas cuti Hari Raya Tahun Baru Cina, dan tempoh 4 hari itu maka kita akan gunakan untuk memberikan pengajaran yang terakhir lah. Walaupun apa kita perlukan persetujuan lah daripada para waris dan para pelajar. Dan kita pun dah edarkan surat, jadi saya perlukan surat itu besok untuk dikembalikan semula untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni bersetuju untuk datang dalam tempoh yang tertentu lah. Sebab kita percayalah, sebab kalau mengharapkan pusat tuition, mereka memang tak pergi tuition. Belajar di rumah pun kita faham je lah. Keadaan ada cabaran-cabaran yang banyak ini kita buka lah ruang di sekolah supaya mereka dapat belajar dengan tenang, keadaan selesa. Apapun saya memberi jaminan bahawa kita akan terus mengekalkan SOP sedia ada. Mereka akan datang ke sekolah ikut SOP yang tertentu lah, daripada mula datang sampai dia balik lah. Jadi mereka terikat dengan SOP itu. Jadi tuan-tuan dan puan tak payah bimbang. Baik, yang kedua, peperiksaan akan bermula pada 22 Februari. 22 Februari sampai 25 Mac, seperti mana Cikgu Rahim sebut tadi. Sepanjang peperiksaan ini, terutama pada hari-hari yang ada peperiksaan pagi dan petang. Pada ada waktu pagi pada periksa,
petang pada pasar. Jadi anak-anak tuan-tuan perempuan kita tak benarkan balik lah. Tidak boleh balik sehingga habis peperiksaan sebelah petangnya. Jadi kalau ada 2 paper, 2 kertas lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan jangan bimbang. Dalam tempoh tengah hari itu, pihak sekolah menyediakan makanan untuk mereka. Jadi tak payah bimbang lah. Kita akan sediakan makan, dan dalam masa yang ada pun cikgu-cikgu akan membantu mereka lah. Juga ikut SOP yang telah sedia ada. Tetapi kalau hari-hari dalam peperiksaan pagi saja atau petang saja, mereka akan baliklah ikut jadual yang kita tetapkan. Jadi saya harap tuan-tuan puan dapat menyimaklah sentiasa jadual ni dan memastikanlah, ini yang paling penting, tuan-tuan dan perempuan dapat memastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan dapat hadir ke sekolah pada tarikh-tarikh tertentu untuk mengambil peperiksaan. Kita bimbang juga lah semasa peperiksaan ni, pengalaman kita pada beberapa tahun yang lalu. Kita dapati ada juga pelajar-pelajar ni dia alpha dia kali. Kadang-kadang dia terlepas peperiksaan tu. Tapi biasanya cikgu-cikgu akan menelefon pelajar ataupun waris sekiranya dia tidak sampai, biasanya setengah jam sebelum peperiksaan. Untuk itu saya mohonlah kepada semua waris dapat mengemaskinikan nombor telefon yang betul, nombor telefon yang betul supaya kami dapat menghubungi tuan-tuan dan perempuan dan anak tuan-tuan dan perempuan sekiranya berlaku apa-apa masalah. Saya ingat dalam sekarang ni kita pun nampak musim kemarau ni tak banyak lah, tak hujan mungkin tak ada lah kot, kan? Tapi masalah hujan mungkin tidak ada. Tapi masalah yang paling kita bimbang ni ialah takut dia tak bangun tidur. Dia tak bangun. Ni waris pun tak sedar, anak pun tak sedar, selesai. Jadi benda-benda ni lah yang kita perlu beri penekanan. Dalam taklimat yang akan diberikan oleh cikgu nanti, cikgu pun akan memberi peringatan lah kepada anak-anak perempuan berulang-ulang kali. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk memohonlah kepada para waris untuk memberi komitmen, memberi bantuan kepada anak-anak supaya memastikan mereka belajar sepanjang masa sehingga selesai peperiksaan ini. Kurangkan pergerakan mereka keluar daripada rumah. Jadi pun pagi tadi pun saya dah berbincang dengan ada seorang 2 waris yang datang ke sekolah. Bila kita tanya tentang hal anak-anak mereka, dia sebut anak-anak dia pun kadang-kadang tidak ada di rumah, sentiasa keluar walaupun dalam keadaan COVID. Jadi itulah kita minta harap waris semua memberi perhatian dan memastikan anak-anak sentiasa berada di rumah dan berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Saya harap terutama bagi pelajar lelaki yang lelaki dengan perempuan samalah, yang sentiasa bawa motosikal dan sebagainya. Kita bimbang juga lah. Auzubillah lah. Jadi tahun ini adalah tahun yang ketiga lah. Tahun ketiga saya di Sekolah Menengah Bukit Bayu. Dan sepanjang tempoh saya berada di sekolah ini, saya bersyukurlah kerana mendapat komitmen, mendapat kerjasama yang baik daripada PIBG, Ahli Jantakuasa PIBG dan para waris lah. Sama ada para waris kelas peperiksaan maupun bukan kelas peperiksaan. Jadi saya harap dapat komitmen daripada tuan-tuan dan perempuan untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan dapat belajar sepenuhnya, dapat melakukan peperiksaan dengan baik, berada dalam keadaan sihat walafiat dan seluruhnya mendapat kerjayaan yang cemerlang. Itulah harapan kami. Jadi seperti biasa, sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada masalah, bolehlah berhubung dengan saya secara terus ataupun mana-mana guru yang berkenaan
Dalam taklimat nanti, anak-anak tahun puan akan dibekalkan dengan nombor-nombor telefon guru-guru yang mereka boleh hubungi lah. Ataupun boleh hubungi saya terus pun tak apa, tak ada masalah, untuk menyampaikan atau memberi maklumat tentang apa-apa yang berkaitan dengan anak-anak tuan-tuan dan puan, khususnya dari segi mereka. Terutama kalau ada anak-anak tuan puan yang menghadapi masalah kesihatan dan masuk ke hospital, sila maklum kepada kami dengan segera supaya kita boleh mengatur pengawas untuk datang ke hospital untuk buat peperiksaan dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan dalam perjumpaan ini, dan harapan kita ialah supaya kita dapat mencapai kejayaan yang paling cemerlang pada tahun 2020 ni. Saya selalu memberi motivasi lah kepada daripada saya mula-mula datang daripada tahun 2018, 2019. Saya dah beritahu ni, hari ni pun saya nak bagilah kepada tuan-tuan dan puan sebagai motivasi. Saya dah sebut bahawa sekiranya anak-anak kita ni pada pelajar SPM ni dapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan, kita akan memberi saguati, kita akan memberi hadiah lah sebagai penghargaan kita, penghargaan kita kepada kerja buat mereka, kerja ataupun kerja beras semasa mereka belajar ni, kita sebagai motivasi lah. Jadi saya tak mahu nak sebutlah berapa nilai tu, tapi sangat lumayan insyaAllah. Sekali lagi itu saja. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah silap dan terdapat kekurangan di mana-mana. Secara maya ni dia ada tersekat-sekat lah. Tak apa, apapun ini adalah norma baru yang akan kita hadapi. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Itulah dia amanat, nasihat, kongsian yang disampaikan oleh Tuan Pengetua Tuan Haji Ahmad bin Mat Isa. Terima kasih Tuan Pengetua atas ucapan atau taklimat itu tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuan Pengetua menjadi satu nasihat buat kita, menjadi satu teguran buat kita, kongsian yang baik untuk kita kita selami, dalami dan kita masukkan sebagai satu input untuk kita, tak kira guru atau waris. Kerana kami pun walaupun guru, dalam masa yang sama kami juga merupakan waris. Ada di kalangan guru-guru kita juga yang mempunyai anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2020. Jadi itulah seperti yang kita tahu, seperti yang pengetua sebut, Cikgu Rahim sebut tadi, ya, kita hadapi benda ni ataupun masalah ni bersama-sama, pandemik ni, kita pun tak tahu bila akan habis, bila akan tamat. Kita cuma doakan supaya musibah atau pandemik ini diangkat oleh Allah jauh atau terus hilang dari muka bumi kita ini, untuk kita kembali ke kehidupan seperti sebelum ini, ya, yang mana kita seperti boleh dapat duduk belajar sekali, buat anak-anak pelajar kita ni dapat duduk dalam kelas dengan belajar dengan keadaan yang seperti dahulu, tidak seperti sekarang. Tapi untuk sekarang ni kita terima sahaja, kita redha dulu dengan apa yang ada. Cuma kita memberi sokongan sepenuhnya kepada anak-anak calon SPM 2020 agar mereka tidak merasa resah dengan keadaan ini, agar mereka tidak risau, tidak orang kata apa istilah apa Cikgu Gani? Goyah. Goyah dengan keadaan ni, supaya mereka dapat hadapinya sampai ke tarikh terakhir exam peperiksaan SPM 2020. Yang ke depan ni pula kita tak tahu macam mana. So untuk sementara waktu kita fokus kepada SPM 2020 dulu. Baik, kita ada beberapa macam mana Cikgu Salmah? Kita buka sesi untuk sesi soal jawab, kepada waris yang ingin bertanya,
bagaimana perjalanan SPM nanti. Tuan Ketua dah bagi tahu tadi sepintas lalu, ya, calon-calon tidak dibenarkan balik, perlu berada di sekolah. Takut ada, kita tidak minta lah, tapi takutlah jadi sesuatu kita minta jauhkan lah. Kalau ada masalah atau permasalahan, soalan dalam fikiran tuan-tuan dan perempuan untuk diajukan, kalau segan nak gunakan mikrofon, boleh type dalam ruangan chatting, ya. Tak apa, insyaAllah saya akan bacakan untuk pengetahuan semua. Ya. Baik, sekali lagi saya ulang, ya. Kita punya SPM akan bermula serentak seluruh Malaysia pada 22 Februari. Kalau tolak cuti pimai-pimai ni tinggal tak berapa hari saja lagi. Sesi persekolahan yang rasminya pun Tuan Pengetua Cikgu Rahim dah sebut dah, esok hari terakhir. Cuma inisiatif sekolah kita akan buat kelas tambahan berfokus pada minggu hadapan dengan kebenaran waris. Kita edarkan surat kebenaran waris. Cikgu Gani ada apa-apa nak sentuh? Guru cemerlang kita, kaunselor Cikgu Salmah jika ada sedikit tips perkongsian untuk waris. Cikgu Rodiah PKM kita, jika ada perkongsian boleh sampaikan, atau guru-guru dalam sesi kita hari ini. Cikgu Badri ada bersama dengan kita. Cikgu Badri merangkap guru dan juga waris sekali, ya. Kita doakan anak Cikgu Badri dan anak-anak waris lain, tuan-tuan dan perempuan semua, InsyaAllah berjaya. Walaupun dalam keadaan pandemik ni, kita buktikan bahawa kita mampu. Anak-anak kita tak lekeh, boleh menghadapi cabaran ni dengan mendapat keputusan yang baik. Ingat tadi Tuan Pengetua dah sebut ada ganjaran yang akan diberikan kepada calon-calon yang berjaya dengan cemerlang, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Pengetua. Tuan Pengetua dah kongsikan nombor telefon di dalam ruangan chatting. Ya, di ruangan chatting tu boleh lihat nombor telefon Pengetua. Jika ada apa-apa permasalahan, boleh PM sendiri Tuan Pengetua. Terima kasih daripada Cikgu Rahim sendiri. Terima kasih kepada semua waris yang dapat sertai secara payah hari ini. Yang tak berkesempatan, insyaAllah kita akan kongsikan link kepada video ini yang sedang dirakam melalui saluran YouTube. Jadi waris yang tidak berkesempatan, mana-mana waris yang ada bersama dengan kita hari ini, boleh tolong war-warkan, dan kami akan kongsikan dalam grup anak-anak tingkatan 5, insyaAllah. Masa masih lagi ada, dan kita punya ruang untuk anak-anak kita masih ada, walaupun tak lambat dah, tapi masih ada untuk kita membantu sikit sebanyak, terutamanya daripada ibu dan ayah. Doa itu yang penting. Okey, saya nak serahkan sedikit sekejap kepada cikgu cemerlang kita, guru cemerlang kita, Cikgu Dr. Abdul Ghani. Beliau juga merupakan guru yang cukup hebat, sentiasa turun padang untuk pastikan anak-anak SPM ni tidak terlepas subjek, terutamanya subjek BM dan juga subjek sejarah, yang mana subjek yang nak tak nak wajib lulus. Okey, kita serahkan kepada Dr. Abdul Ghani. Silakan Dr. Abdul Ghani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Selamat tengah hari. Yang saya hormati Tuan Pengetua SMK Bukit Payung, Tuan Haji Ahmad bin Mak Isa, yang ada di sini Puan Hajar Rodiah selaku PKM, kaunselor, kemudian semua guru, dan tak lupa juga kepada waris yang sudi masuk link ni untuk bersama mendengar e-taklimat.
SPM tahun 2020 ya. Okey, tahniah sekali lagi. Saya sebenarnya duk mengintai juga ni, duk baca ada tak waris 5SS ni. 5 sen sosial 5 pertanian. Saya 5 pertanian pun yang ada pun waris dalam kalangan Cikgu Badri dengan Cikgu Nuzi. Yang waris lain tak ada ni. Kemana menghilang ni? Okey, 5SS ya. 5SS waris pun tak ada. Ada tak? Dua Mira ni siapa dia? Kakak. Okey, ada seorang saja. Yang lain 5SS waris entah ke mana. Biarpun biarpun saya ni pergi rumah mereka, ya, pergi mengajar anak mereka di rumah. Ya, siang malam saya pergi ni mengajak bahasa Melayu ni. Nak bagi lulus tapi muka pun tak keluar ni. Ke mana ni? Okey, tak apa. Baik. Saya ingin cakap sikit berkaitan dengan bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu ya, sebenarnya sepanjang tahun 2020 ini banyak program ya. Banyak program yang telah kita buat ya, khususnya subjek yang wajib lulus ya, iaitu subjek bahasa Melayu dan sejarah. Ya, okey. Kalau subjek bahasa Melayu ni memang mungkin pelajar tingkatan 5SS tu memang dah tahu dah, keluarga mereka pun dah tahu. Saya akan turun ke rumah mereka ya, saya akan pergi buat kelas tambahan di Kedah ya, masa cuti PKP tu pun saya buat kelas tambahan di Kedah tu ya. Okey, sebenarnya tujuannya adalah untuk nak membantu anak tuan-tuan dan puan-puan ya, supaya mereka itu lulus ya, supaya mereka itu lulus subjek bahasa Melayu. Pasal apa? Bahasa Melayu itu wajib lulus untuk mendapatkan sijil. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, pada hari ini kelas 5P juga saya buat kelas buat simulasi kertas 1. Buat simulasi. Saya nak tengok tahap pencapaian anak tuan-tuan dan puan-puan dalam bahasa Melayu. Ya, kami di sini ni bukan duduk diam. Ya, kami bukan duduk diam. Macam-macam program kami buat. Ya, tapi malangnya saya minta kerjasama daripada waris tu juga. Ya, bukan daripada kami saja. Waris juga kena bagi kerjasama dan kena memastikan anak-anak belajar di rumah. Ya, saya bercakap ni bagi pihak semua waris. Ya, sebab apa? Program ini akan dirakam, akan di-sharekan, akan dikongsikan di kelas-kelas yang lain. Ya, mungkin saya bercakap hari ini anak waris yang ada di sini tidak terlibat, bukan ada masalah sangat, tetapi waris-waris yang lain tu. Ya, waris-waris yang lain tu yang tak masuk program hari tu, yang program hari ni ya. Jadi saya bagi pihak guru subjek bahasa Melayu minta sangat pada waris-waris, tolong tengok ya, tolong perhatikan kerja buat anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, walaupun kita tahu SPM 22 hari bulan ya, saya yakin ya 22 hari bulan itu kalau berusaha daripada sekarang, saya yakin anak tuan-tuan dan puan-puan masih lagi boleh lulus. Ya, jangan duduk saja di rumah kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga tak ambil berat. Jadi kalau nak berjaya ni kena ada semua kolaborasi bagi pihak tuan-tuan, bagi pihak anak-anak dan juga bagi pihak saya. Ya, bagi pihak guru dah buat macam-macam ya untuk nak memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan lulus ya. Jadi sekarang ini kerjasama daripada tuan-tuan pula. Ya, tolong tengok. Jadi itu sahaja. Saya doakan anak tuan-tuan dan puan-puan berjaya dalam peperiksaan SPM. Kemudian akhir sekali syabas saya ucapkan kepada waris ya, waris yang dapat turut serta dalam program yang kita rancangkan pada hari ini. Sekali lagi tahniah, anda waris yang hebat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu dia satu nasihat, satu teguran yang positif daripada Cikgu Gani. Dia cakap memang macam tu, bukan cengih tu. Tu bukan cengih. Tu bukan garang. Memang macam tu. Jangan terkejut waris-waris ya, tuan-tuan ya. Dia memang cakap dengan kami pun dia cakap macam tu. Siapa tak kenal nampak macam cengih lah. Memang cengih pun. Gurau Dr. Gani ya. Ni dia merupakan guru yang menjadi idola, menjadi pembimbing kepada kami semua, guru cemerlang ya. InsyaAllah. Jadi subjek bahasa Melayu seperti yang disebut tadi ya, memang wajib lulus. Begitu juga dengan subjek sejarah, wajib lulus. Kalau tuan-tuan cuba renungkan ya, kalau dalam 11 tahun pembelajaran anak-anak kita daripada zaman tadika, campur tadika 12 tahun sehingga ke SPM tahun 2020, 5 tahun, 6 tahun dan tadika setahun, jadi 12 tahun pembelajaran mereka, tiba-tiba dekat SPM tidak layak mendapat sijil yang membolehkan mereka untuk memohon kerja ataupun memohon ke mana institusi selepas ini. Bayangkan, betapa ruginya kalau tidak berjaya mendapat segulung atau sijil SPM. Betapa ruginya. Baik, saya ada terbaca mesej di sebelah ni daripada Cik Yunus, iaitu waris kepada ayahanda kepada pelajar kita Adam Yunus. Terima kasih Cik Yunus yang tanyakan tentang hari yang tak ada exam akan ada kelas tuition. Akan ada kelas tuition tak? Dan Tuan Pengetua dah menjawabnya. Dah menjawab. Saya bacakannya bagi waris yang mungkin tak dapat membaca mesej tersebut. Tuan Pengetua dah menyebutnya bahawa persoalan Cik Yunus tu akan diajukan kepada pihak KPM. Sebab sekarang ni belum kita dapat apa-apa jawapan lagi. Jika nanti kalau ada jawapannya, insyaAllah Tuan Pengetua akan maklumkan dalam grup WhatsApp kelas nanti. InsyaAllah. Kita tak boleh buat keputusan ya tuan-tuan ya, kerana ini tertakluk kepada SOP. Takut nanti kalau kita buat nanti tindakan terpaksa diambil, tu masalah. Ya. Terima kasih juga Duang Mira ni bekas pelajar kita, seorang pelajar yang cemerlang. Kakak pada Fenki. Terima kasih Duang. Apa khabar Duang sekarang? Okey, kita ada juga Cik Farizwan. Farizwan pun bekas pelajar cemerlang SPM. Oh, ya, Cikgu Salma sebut bekas pelajar cemerlang SPM. Abang kepada pelajar Umi Tasnim. Dia kata 5 perniagaan, tak salah saya. Kemudian kita ada waris Navin. Tania, terima kasih kerana menyertai sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Samlin Ebau ya, terima kasih waris Navin dari kelas 5 SS. Hebat. Asalnya ini yang join dengan waris kepada Navinta kan? Tak salah saya, waris Navinta masa sesi dengan tingkatan 1 orientasi. Ya. Ni waris yang hebat ni, waris yang hebat. Okey, kalau ada lagi apa-apa persoalan ataupun daripada guru-guru tingkatan 5 sendiri yang ingin memberi kata-kata perangsang, kata-kata nasihat, buat perkongsian bersama kerana kita sedang rakam sesi kita. Jadi kalau pelajar atau waris yang tak dapat join boleh dengar kemudian, ataupun pelajar pun boleh dengar juga video ni. Kita kongsikan dalam grup nanti. Jadi kata-kata ni boleh didengar oleh waris dan pelajar sekali. Silakan kalau ada apa-apa daripada guru-guru tingkatan 5, rakan-rakan guru, sebagai satu kata-kata semangat, memberi restu kepada anak-anak pelajar kita. Kata-kata semangat inilah yang memberi mereka satu aura untuk menduduki peperiksaan SPM nanti, insyaAllah. Cikgu Salmah, ada apa-apa komen? Ada apa-apa nasihat, tips? Jangan segan silu untuk bertanya. Kalau segan untuk bercakap, boleh type saja. Saya tolong bacakan, insyaAllah.
Kita lihat sekarang dah ada calon waris-waris yang baru join. Selamat datang. 18 okey. Sekejap lagi nanti kita boleh ambil gambar beramai-ramai Ambil gambar beramai-ramai sesi last nanti. Shida ni tanya dia daripada mana? Shida, Puan Shida kan ni? Daripada anak dari kelas mana? Boleh bagi tahu tak? Terima kasih kerana sertai. Boleh type ke sebelah tu Puan Shida. Maaf cikgu, saya Puan Sharifah, waris pada Nur Kahirah Nabihah 4SS1. Oh, 4SS1. Saya tengah drive ni cikgu, tapi saya tengah drive ni sambil duduk tengah sambil. Oh, waris 4SS pun ada join. 4SS Ada atau saya, 5? Nur Kahirah, anak saya Nur Kahirah. Anak Puan dari kelas 4SS atau 5SS? No, sorry. 5SS. 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 Kejut kat kami sebab Sorry, tidak. Sebab adik dia 4SS. Saya silap. Anak apa nama? Apa nama anak Puan sekali lagi? Saya tengah drive ni cikgu. So saya tak boleh nak text. Saya cakap je lah. Cuba Puan sebut sekali lagi nama anak Puan. Nur Kahirah Nabihah. Oh, ya. Okey. Cikgu Roziah kenal. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan, walaupun sedang memandu, boleh juga join sekali ya. Hati-hati. Okey, tak apa, saya dengar. Ya. Hati-hati memandu Puan. Ada apa-apa soalan Puan nak tanya? Tak ada, tapi tadi saya nak tanya yang pasal kata kalau ada gap semasa hari. Ada masalah talian. Kita tunggu sekejap. Mungkin Puan skip hari gap yang masa saya nak tanya pasal kelas tuition waktu gap kelas, waktu gap exam. Okey. Soalan yang sama seperti Cik Yunus tanya tadi Puan ya. Kalau kata ada gap tu, kita tak boleh buat keputusan lagi sekarang. Ini bergantung kepada SOP. Jadi Tuan Pengetua akan merujuk kepada KPM nanti. Bila ada jawapannya nanti, insya-Allah Tuan Pengetua dengan segera yang mungkin akan hantar WhatsApp dalam grup kelas anak-anak Puan, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh gitu Puan ya? Harap terjawab soalan Puan tadi, Puan Sharifah kita tadi. Batin. Puan Mazura. Tuan Pengetua ada sesuatu nak disampaikan? Okey, kita ada soalan. Kita ada mesej daripada Puan Maizura. Ibu Batin Puan Maizura, wakil PIBG kita kan. Baru masuk. Perangkap waris dan juga wakil PIBG bersama dengan kita. Terima kasih Puan Maizura sekali lagi join. Itu dia join yang tingkatan 4-nya. Sekarang hari ni dia join yang kakak pula tingkatan 5. Waalaikumsalam Puan Maizura ya. Tak apa Puan Maizura, kita rakam sesi ni. Nanti Puan Maizura boleh tengok lagi sekali dalam link YouTube insyaAllah. Kita ada Cik Kamal Husni waris dari anak tingkatan berapa Cik Kamal ni? Cik Hassan Sharifah Jamia. Nama mana? Lihat tadi tu, nak cakap tadi. Nak cakap kita. Sharifah. Okey, Yunus ada pesan tu. Shida. Puan Shida waris kepada anak tingkatan berapa? Kelas mana? Shida 5SS. Shida. Okey. Saya waris daripada Muhammad Fakhrul Ikram, cikgu, tahun 5SS. Oh, Fakhrul Ikram. Okey. Mak bonda kepada Fakhrul Ikram. Terima kasih Puan Shida kerana sudi sertai sesi kita pada tengah hari ini. InsyaAllah Puan kita doakan. Maaf cikgu, lain betul. Tak apa Puan, tak apa. Lain betul-betul. Faham. Tak apa, kita rekod sesi ni Puan. Nanti Puan boleh ulang tengok semula. Ya. Baik, ada lagi apa-apa persoalan yang nak disampaikan
Kita dah dekat sampai di penghujungnya, Cikgu Salmah ya. Saya hanya menjalankan tugas. Cikgu Salmah ni orang kuat ni. Tak apa, dia proses ataupun perjalanan kita ni tak tahu jadi macam mana. Kaunselor kita yang hebat. Okey, ada lagi persoalan-persoalan lain? Rakan-rakan guru, Cikgu Badri, Cikgu Nuzi. Cikgu Hajah Mazui sejarah. Cikgu Nuzi, dah pun left group atau left meeting. Kita ada guru-guru kita, rakan guru SMK Bukit Payung yang juga anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM ialah Cikgu Badri, Cikgu Nuzi, Izzati, dengan baby ya. Ni bekas pelajar kita ni. Dah berapa bulan tu? Ni Izzati, kakak kepada Adam Yunus. Adam Yunus, pelajar tingkatan 5 sains. Ya. Paling seronoknya selama saya berada di Bukit Payung ni, generasi ke generasi, daripada kakak, abang, adik, banyak dah keluarga yang menghantar anak-anak daripada kakak atau abang turun kepada adik sampai ke adik bongsu. Bekas pelajar kita. Itulah yang terjadi kepada keluarga Cik Yunus, anak-anak beliau semuanya bekas pelajar SMK Bukit Payung. Alhamdulillah. Dan semuanya alhamdulillah pelajar bekas-bekas pelajar yang cukup baik. Baby boy, baby girl tu, Izzati. Anak dengan menantu. Boy, cikgu. Oh, baby boy. Tahniah. Boy. Tahniah. Tengok. Hari ni BM kelas 5P pun ada buat kereta simulasi. Baik, maklumat daripada Dr. Gani atau Cikgu Gani pada tengah hari ini nanti akan ada. Dah buat dah tadi. Okey, bukan tengah hari ini, maaf. Tadi kita dah anjurkan daripada Cikgu Gani sendiri dan juga guru-guru Bahasa Melayu telah menganjurkan simulasi SPM Bahasa Melayu kertas 1. Ya. Kita di sini di pihak guru bertungkus lumus untuk memastikan anak-anak tidak ketinggalan subjek-subjek, terutamanya subjek yang penting seperti BM, sejarah. Itu juga subjek-subjek lain ya. Kita minta semua waris untuk memberi semangat kerana bukan hanya BM dan sejarah, memang kita tahu sedia maklum bahawa itu 2 subjek yang wajib lulus. Tapi untuk memohon ke mana-mana institusi seperti pusat matrikulasi, ke tingkatan 6, Perayu, ke Poli, mereka juga melihat kepada subjek-subjek lain yang membantu berdasarkan kepada jurusan yang nak dipohon oleh anak-anak kita. Jadi kita mohon ibu bapa kan, di pihak kami sedang lakukan, di pihak ibu bapa juga pastikan anak-anak tidak ketinggalan subjek-subjek tertentu. Kalau boleh kita nak semua skor lah. Senang cerita kita nak semua kalau boleh semua subjek yang diambil oleh anak-anak kita dapat keputusan yang cemerlang. Supaya senang esok nanti anak-anak kita nak pohon ke mana-mana sahaja, mudah mereka nak buat pilihan. Okey. Saya nak sikit buat promosi iklan sikit, boleh tak Cikgu Salmah? Kalau mereka anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyambung pengajian di KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara, di balik pulau, boleh terus hantar salinan keputusan nanti, slip keputusan kepada saya dengan salinan IC. Kerana saya ada
saudara mara di sana yang bahagian pengambilan pelajar ya. KKTM ni menawarkan kursus-kursus teknikal. Jadi dan disediakan juga allowance untuk pelajar-pelajar yang berminat. InsyaAllah bekas-bekas pelajar kita pun dah ada yang sambung pengajian di sana. Dan prospeknya sangat tinggi. Saya dikhabarkan kata kalau pelajar cemerlang di KKTM ni kemungkinan boleh sambung pengajian. Kita doakanlah COVID ni reda, boleh sambung pengajian ke luar negara, terutamanya ke negara Jerman. Ini saya dapat maklumat yang memang sahih lah, kerana pegawai yang di bahagian pengambilan pelajar tu ialah saudara saya sendiri. Jadi insyaAllah kalau yang berminat nak sambung di sana, tuan-tuan dan perempuan boleh maklumkan kepada anak-anak tuan-tuan, boleh hantar salinan slip atau kad pengenalan tu kepada saya. Saya war-warkan awal-awal walaupun SPM belum mula lagi. Okey, Cik Kamal. Okey, Cik Kamal Waris Farah daripada 5 Sain. Tak mengapa Cik Kamal. Masalah mikrofon. Okey, kita faham. Terima kasih atas ucapan Cik Kamal, ucapan tahniah. InsyaAllah kita doakan juga buat anak Cik Kamal sendiri dan anak-anak waris lain berjaya insyaAllah. Berjaya mendapat keputusan yang membanggakan. Okey, rasanya kita dah sampai ke penghujung kita punya majlis. Saya pun dah dapat isyarat daripada Tuan Pengetua. Tapi sebelum tu, macam mana Cikgu Salmah, kita nak ambil gambar lagi sesi fotografi. Jadi saya mohonlah sebagai yang terakhir dari kami, saya mohon semua kalau boleh kita onkan kamera semua untuk Cikgu Salmah ambil gambar sebagai dokumentasi. Okay, Cikgu Salmah dah bersedia dengan kamera beliau, jadi minta semua onkan kamera masing-masing untuk kita bersedia dengan sesi fotografi. Tunjukkan wajah-wajah yang segak-segak ni. Okay, Cikgu Badri pun boleh onkan kamera. Cikgu Badri, Duang. Onkan kamera Duang. Zati pun dah ada dengan babynya. Oh, tak apa Cik Kamal. Okey. Tak apa. Okey, kalau tak ada masalah tu kita faham. Terima kasih Puan Samli sekali lagi sertai sesi ni. Thank you Puan. Okey, Cikgu Roziah pun dah on kamera. Okay, ada lagi yang boleh on kamera. Kita nak ambil gambar sekarang. Okay, pandang ke kamera masing-masing, lensa masing-masing. Tunjuklah sikit isyarat bagus ke, lambai-lambai ke. Okay. Cikgu Rani selip masuk Cikgu Rani. Mana boleh dekat ni? Okey. Baik. Terima kasih. Cikgu Salmah dah. Belum lagi. Belum lagi. Cikgu Salmah belum lagi. Cikgu Salmah tengah set tadi. Okey. Okey. Baik. Terima kasih Cikgu Salmah. Terima kasih kepada semua waris, khususnya kepada semua waris atas penyertaan anda. Terima kasih tak terhingga kepada Tuan Pengetua SMK Bukit Payung, Tuan Haji Ahmad bin Maisa, kepada penolong kanan pentadbiran Tuan Haji Abdul Rahim, penolong kanan HEM Puan Roziah binti Saad, admin Google Meet kita Cik Azhar bin Ahmad, penyelaras program ini Cikgu Dr. Abdul Ghani bersama dengan kaunselor kita Cikgu Salmah, rakan-rakan guru yang bersama dengan kita juga, dan yang paling penting kepada semua waris yang sertai sesi e-taklimat calon kepada waris calon tingkatan 5 2020. Terima kasih tak terhingga daripada kami.
saya sebagai pengacara majlis pada hari ini ingin memohon maaf jika ada sebarang tutur kata saya yang mengguris perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyusun jari 10 memohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki, dan kita sama-sama doakan, sama-sama kita dalam solat, kita bacakan doa. Jangan lupa untuk anak-anak calon kita, untuk mereka tenang menghadapi peperiksaan SPM, peperiksaan yang akan menentukan masa depan mereka pada masa depan. Jadi kita doakan sama-sama, dan InsyaAllah kalau ada apa-apa masalah selepas ini untuk tuan-tuan kemukakan, bolehlah PM kepada nombor guru kelas mereka, ataupun Tuan Pengetua pun dah kongsi nombor telefon di ruangan chat tadi, boleh juga direct terus kepada Tuan Pengetua. Baik, Puan Maizura, ya, insyaAllah nanti selepas ni bagi ruang masa kepada kami untuk upload video ni. Nanti bila dah upload, kami akan kongsi linknya ke dalam grup WhatsApp kelas tingkatan 5, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya setakat ini dulu. InsyaAllah di lain masa, di lain waktu kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.